people, welcome back to Fitness Studios. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Yo, what's up guys? Bersama aku lagi Fitness ataupun kembali lagi dalam satu lagi segmen ataupun satu lagi sangat rancangan yang diminati ramai, yaitu Misteri Malam Asrama tahun akhir senior version 2022. So, untuk malam ni aku ingin menceritakan tentang kisah asrama untuk batch 04 yang pernah berlaku sebelum menghadapi SPM dan selepas sahaja menghabiskan SPM mereka pada 29 hari bulan Mac 2022. Mesti ada kisah-kisah yang tidak akan dapat kita rungkai sehingga ke hari ini, dan kejadian-kejadian misteri yang pelik dan berlaku kepada adik-adik kita di dalam asrama ini. Sebelum aku lanjut ke cerita yang pertama, aku ingin mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak kepada muslimin yang menyambut bulan Ramadan, yang berpuasa di bulan hari. Buatlah banyak pahala, kejarlah pahala di bulan penuh barakah ini. Semoga kita diberikan ganjaran dan juga pahala yang amat-amat besar di bulan yang baik dan dimulia ini. Okeylah, kalau tidak ada apa-apa lagi, sebelum kita lanjut ke cerita yang pertama, anggaplah semua ini hanya sekadar hiburan sahaja, dan yang tauladan kita simpan, dan yang syirik jangan dicari. Mari kita mulakan dengan cerita yang pertama. Sebelum itu, mari kita lihat intro ini. Let's start rolling. Cerita yang pertama ini, berkisahkan tentang salah satu asrama yang berada di Kuala Lumpur. Kisah ini aku mendapat kisah ini daripada Instagram, daripada seorang lelaki yang bernama Nasri, tapi aku singkatkan, aku panggil dia Nas. Nas kata, "Assalamualaikum Fitness, aku Nas kan, boleh panggil aku Nas. Aku nak ceritakanlah tentang pengalaman aku waktu aku bersekolah dekat satu sekolah di Kuala Lumpur ni. Asal sekolah aku ni, bangunan sekolah aku ni ialah gereja. Gereja yang paling lama sekali. Tapi selepas sahaja gereja tu tidak digunakan dan dibiarkan, pihak kerajaan pun mengambil tindakan dan mengubah gereja tu daripada sekolah menjadikan sekolah. Dan apabila sekolah aku tu asal usulnya gereja diubahkan menjadi tempat menuntut ilmu ataupun sekolah, dekat situ banyak kisah-kisah seram. Suatu akhir tahun senior aku, tahun 2010, kisah ini berlaku. Pada masa tu sekolah aku menganjurkan satu orang kata aktiviti, iaitu camping dekat sekolah. Kita orang camping kat tengah padang. Aku pun 3 hari 2 malam dekat sekolah. Aku pun pergilah, meminta izin kepada ibu aku untuk pergi apa semua sampai dekat padang. Sampai saja kat sekolah tu pada waktu petang apa semua. So aku pun siapkanlah kemah aku dekat tengah padang kan. Siapkan kemah apa semua, apa yang dibuat. Lepas tu aku ada bawa Maggi untuk masak tengah malam. Lepas tu bila dah habis apa semua, kita set up petang tu, dah habis nak mandi apa semua, dah solat maghrib. Dah habis solat maghrib tu kita pun masak dekat tengah-tengah padang. Masak kat tengah padang apa semua.
Bila dah habis masak tu, kita orang makan ramai-ramai, borak-borak rancak dengan cikgu apa semua. Tiba-tiba masa tu aku rasa perut aku memulas, sakit perut. Sakit perut lah. Lepas tu aku cakap dengan kawan aku panggil nama samaran lah ya. Iqbal, aku sakit perut lah. Itu aku pun sakit perut tu. Jom lah kita pergi toilet. Sekolah aku ni, apa yang diceritakan oleh Nas, sekolah dia ni tandas lelaki yang tandas perempuan amat-amat pelik. Dia kata tandas lelaki berada di blok B, tingkat 3 ujung sekali, dan tandas wanita berada di blok C, tingkat 2 ujung sekali. Dia kata jarak blok B dengan blok C tu tidak jauh, lebih kurang 20 ataupun 30 tapak sahajalah daripada kata apa ni, blok B tu kan. Blok C tu dengan blok B yang ada jarak dia. Bila apa semua tu, kita orang yang lelaki ni kenalah pergi naik atas. Sambil aku dengan Iqbal naik atas tu, kita berborak lah kat tangga tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Sampai saja dekat tingkat 3, kita orang pusing ke arah, kita melihat di arah ke arah ujung bangunan, ke ujung koridor tu. Kita orang ternampak dan juga terlihat, kami ternampak seorang padri yang sedang berdiri di hujung koridor tersebut. Aku dengan Iqbal pandang antara satu sama lain. Kami tidak berkata apa-apa dan kami terus terkaku di situ. Kami melihat padri itu sedang memakai baju tradisional, baju yang dipakai sewaktu ibaratkan macam padri yang orang nampak ni masih hidup, sedang bekerja untuk dalam gereja tu lah, macam bekerja dalam gereja dengan pakaian dia, dengan pop dia, dengan tanda salib dekat tangan, dengan adanya lilin. Lepas tu kita orang nampak padri tu berjalan menuju ke arah kami. Tetapi bila sampai di satu bilik tu, padri itu pusing lalu terus masuk ke dalam bilik tu, tembus pintu tersebut. Aku dengan Iqbal dah merasa cuak, dah merasa takut, dan kami dah rasa seram sangat, dah rasa takut sangat kami dah menggigil. Aku cakap dengan Iqbal, "Bal, kita turun sekarang bagi tahu cikgu." Kita turun berlari sampai ke padang, termengah-mengah, kita bagi tahu cikgu kata, "Kat mana kau nampak?" Dekat tingkat 3 itu, sebelum tandas tu ada satu bilik kat situ kau nampak. Okey, jom naik gitu. Okay, dekat situ cikgu pun bawa kita orang pergi. Cikgu pun, sebelum cikgu buka tu pintu tu, kita orang terdengar bunyi satu dentuman yang amat-amat kuat. Boom, boom, boom. Aku je macam, cikgu kata kenapa? Cikgu pun mula membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Contohnya surah Al-Baqarah, surah Ayatul Kursi, Qul a'udzu birabbil falaq. Sambil baca-baca apa semua, cikgu pun cuba nak buka pintu tu macam berkunci lah sekali. Cikgu kata ke belakang semua, cikgu pun tendang pintu tersebut dan membuka lampu dalam bilik. Alangkah terperanjatnya, dekat dalam bilik tu seolah-olah dinding tu macam disimbah darah. Macam darah tu terpercik dekat dinding, dekat depan, dekat pintu, dekat dinding belakang, dekat atas, siling atas, semua macam percikkan darah. Dan apa yang lebih memeranjatnya, dekat di dalam bilik tersebut, dekat tembok belakang, ada satu lambang salib yang sangat-sangat besar yang ada dekat dinding tersebut. Dan kita orang nampak sahaja salib tu, dan kita pun mengeluarkan kata Allahu Akbar. Dan kita orang pun semua terperanjat, cikgu pun terperanjat. Cikgu kata tak apa, kita kuncikan apa semua bilik ni, kita kembali kat kemah kita orang, dan kita orang jalan ke aktiviti seperti biasa. Apa nak dijadikan cerita malam tu, kita orang dapat tahu bilik tu disemah balik. Kami mendapat khabar ketika semah ada murid dirasuk, seolah-olah menjadi padri, seolah-olah melawan ustaz tersebut.
dalam keadaan kerasukan. Budak itu seolah-olah menjadi padri, dengan memegang dekat tangan seolah-olahnya salib, menyebut dengan perkataan-perkataan yang amat-amat pelik. Dan apabila kita orang kaji balik sekolah kita orang tu ialah gereja Roman Catholic yang paling lama sekali, dan kat situ adalah Roman Catholic dan juga Orthodox. Memang Kristian yang agak-agak lama, memang lama betul. Dan selepas tu bilik itu dikunci dan sentiasa dibukakan bacaan-bacaan ayat-ayat suci Al-Quran di dalam bilik tersebut. Itulah untuk kisah yang pertama. Gereja dijadikan sekolah. Korang cuba fikirkan, gereja dijadikan sekolah. Tempat gereja tu ialah tempat orang Kristian sembahyang, kan? Dan tiba-tiba gereja tu tak digunakan menjadi sekolah. Dekat situ ada dulunya ada padri, dulunya ada tempat untuk sembahyang, apa semua, ada air, diorang katakan holy water. Betul, tak dikerjakan dekat situ. Dan banyak benda-benda yang tidak sepatutnya ada tetapi ada. Makhluk-makhluk halus ni kan, sekiranya ada benda rumah ataupun tempat ditinggalkan, mereka akan menetap sehingga ada tuan baru yang menyewa ataupun menetap di tempat baru itu. Itulah untuk cerita yang pertama. So, malam ni kita tak panjang-panjang, kita nak pendek-pendek je malam ni. Jom kita lanjut ke cerita. Untuk cerita yang kedua ni, macam mana nak kata, kisah ini berlaku dekat salah satu asrama wanita. Yang menghantarkan cerita kepada aku ni yang bernama Syaza. Kata Syira, minta maaf. Syira kata, Assalamualaikum Fitnas, saya Syira, berumur 29 tahun. Lama tua dah tu, tua daripada aku tu. 29 tahun. Saya ingin menceritakan tentang kejadian saya ketika saya duduk di salah satu asrama yang berada di Banting. Saya ni sekolah asrama saya ni bercampur dengan lelaki perempuan. Dan pada malam tersebut, waktu saya tahun akhir senior, saya dah habis SPM dah. Saya dah habis SPM apa semua. Habis lusa tu malam terakhir saya dekat sekolah tu. Lepas tu saya takkan kembali baliklah ke sekolah tu. Saya akan duduk ke rumah dan saya akan mula tampilkan dengan kerja-kerja saya. Malam tersebut, malam tersebut, nampak tangan-tangan sekali ikut. Malam tersebut, Syira dengan kawan-kawan dia sajalah nak keluar jalan-jalan. Alas, ronda tengah-tengah malam. Biasalah orang perempuan, kan? Jalan tengah malam apa semua. Sekali kita orang ternampak ada sekumpulan murid-murid lelaki yang sedang berada di satu kawasan yang luas, seolah-olah sedang membuat sesuatu. Kita orang pun menjerit lah, "Oi, kau buat apa kat situ? Tengah-tengah malam ni kau buat apa?" Lepas tu kita orang macam gelak-gelak lah kan. Kita orang gelak-gelak. Sekali bila kita orang nak datang dekat tu, ke jarak tempat luas tu, contoh mereka dekat contoh aku kat sini, dia dua orang yang lelaki tu, sekumpulan lelaki tu kat pintu lah. Kat pintu, kita orang kat sini perempuan. Alangkah terperanjatnya apabila kita orang ternampak sekumpulan lelaki ni pusing. Alangkah terperanjatnya mereka tidak memiliki wajah. Mereka tidak memiliki wajah, tidak memiliki mata, hidung, mulut, tidak memiliki. Dan masa tu kita orang perempuan seramai 4 orang semua terperanjat dan juga takut. Ada yang hampir jatuh. Sewaktu kita orang beredar di situ, kita orang nak lari di bilik dom kita orang terdengar satu bunyi gelakan yang amat menakutkan. Diorang bunyi gelakan tu contoh macam seolah-olah macam tu.
bila kita orang lari apa semua, kita orang dengar seolah-olah bunyi gelakan yang amat-amat seram tu rasanya ikut kita orang daripada belakang. Dan masa tu alangkah terperanjatnya apabila Syirah ni toleh ke belakang, diorang Syirah ternampak sekumpulan murid lelaki yang orang nampak tidak ada wajah tu mengejar diorang daripada belakang. Syirah pun lajukan pergerakan, lajukan larian, terus sampai ke bilik dom dengan kawan-kawan dia, dan masing-masing duduk kat katil masing-masing, dan kita ternampak ada sekumpulan bayang lalu dekat depan bilik. Kita orang pun selimut, lepas tu kita orang selubung lah, takut apa semua. Lepas tu waktu kita orang waktu Syirah sedang selubung tu, Syirah terasa macam ada orang duduk dekat katil dia di ujung kaki. Syirah pun melihat perlahan-lahan. Aku cerita pun meremang siul. Bulan-bulan puasa ni tahulah dia tak ada, tapi meremang baik. Sambung balik. Dia tengok diintai sikit kat katil tu, alangkah terperanjatnya apa yang dia nampak yang duduk dekat atas katil dia ialah Mr. Gula-Gula, ataupun lebih dikenali dengan Mr. Pocong, yang sedang duduk di bucu katil dia, yang sedang duduk dekat ujung katil dia tu. Dia pun selubung dan tidur ketakutan sehingga ke pagi. Dan alang yang terperanjatnya, besok pagi dia bangun, dia buka, apabila dia buka je selimut tu, alangkah terperanjatnya Syirah terperanjat kerana dia berada di dalam dom yang kosong. Dia berada di dalam dom yang kosong, dan yang ada dengan dia hanyalah kain putih sahaja yang dia tutupkan diri dia semalam ketika ketakutan. Dan dia berada di dalam dom kosong, dan dom itu tidak digunakan selama 9 tahun dibiarkan. Masa tu dia dah semang, dia menjerit sekuat-kuatnya. Ada orang cikgu datang selamatkan, buka pintu apa semua, tengok dia dah lesu, dia dah letih, dia dah tak bermaya. Angkat dia keluar, call mak bapak dia, bawa balik ke tempat ke rumah dia, dan dia ceritakan benda ni kepada mak ayah dan guru-guru dia. Guru-guru pun boleh, guru-guru dia, selepas dia baik pulih daripada masalah kesihatan tersebut. Dan guru-guru dia kata, ramai sini-sini awak yang dulu dah pernah kena. Ada yang sampai hilang dekat dalam bilik ni, tidak jumpa. Hanya kain putih saja yang tinggal. Nampaknya Syirah bernasib baik, dan dia tidak hilang di dalam bilik tersebut, dan tidak hilang dan masuk ke alam mana-mana, dan dia masih lagi orang kata boleh teruskan kehidupan. Sampai ke hari ini, dia kata sekarang ni berumur 29 tahun, dia tidak dapat lupakan pengalaman tu. Dia masih segar di ingatan, dan dia menasihatkan kepada adik-adik kita yang mana duduk asrama, jangan cuba-cuba untuk menegur sesuatu yang kita tak pernah nampak, dan jangan cuba-cuba untuk membuat perkara-perkara yang kita tidak pernah tahu, agar risikonya bagi diri kita dan dapat risiko yang buruk atas diri kita. Itulah untuk cerita yang pertama. Dan selesailah sudah kisah misteri malam asrama tahun akhir sini version 2022. So aku minta maaf kepada korang semua kerana aku tak lama tak update video. Aku minta maaf banyak-banyak. Aku harap korang semua terus support aku untuk manalah tahu kita sampai satu masa nanti aku akan jadi YouTuber yang terkenal. Dan masa tu subscriber aku banyak, aku akan perbanyakkan lagi, ubah aku punya yang kata prestasi dalam video ataupun prestasi percakapan. Dan harap korang support aku. Jangan lupa subscribe, like and share video ini. Okeylah. Selamat berpuasa kepada semua, dan selamat sahur, dan selamat bersahur kepada semua muslimin dan musliman. Anggaplah semua ini hanya sekadar hiburan sahaja, dan yang Allah dan kita simpan, dan yang syirik jangan dicari. Kita jumpa pada minggu depan setiap hari Isnin di Seram Isnin. Assalamualaikum
I see you when I see you. See you for the next video. See ya. Let me walk to my lawn. Kalau me baby say on. Yeah, aku tak kasih bond. Yeah, aku tak ada hutang. But she got me like every time of the week.